Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Amma ba'd. Fadhal. ثم صليت صلاة الفجر الصباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سمع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. Waqal, menyambung perbahasan mengenai kisah yang berlaku pada Ka'ab bin Malik, Murarah dan juga Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi' al-Amri dan juga Hilal bin Umayyah. Ketiga individu tersebut yang mengaku di hadapan baginda Nabi SAW atas kesalahan tidak turut serta dalam peperangan Tabuk. Akhirnya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, diminta untuk dipulaukan oleh semua kaum muslimin, tidak dibenarkan untuk bercakap dengan mereka, hatta kepada salam yang dibagi tidak akan dijawab. Sehingga yang terakhir ujian yang dihadapi oleh Ka'ab bin Malik sebagaimana diceritakan bahawa Rasulullah memerintahkan untuk tidak menggauli isteri dan tempoh waktu tertentu. Selepas mana selesai 50 hari daripada tempoh tersebut, thumma salaitu salat al-fajr. Maka kisah yang terakhir menutup kepada kisah kejadian yang berlaku dalam hadis yang cukup panjang. Maka salaitu salat al-fajr sabah 50 lailah ala zahri baitin min buyutina. Satu hari bila mana selesai aku solat fajar, lepas mana hari yang ke-15, pada malam yang ke-15 cukup 50 hari aku di pulau. Fa baina ana jalisu ala halati zakarallahu ta'ala minna, dalam keadaan sebagaimana telah aku ceritakan, aku duduk temenung qadaqan alayya nafsi wa daqan alayya al-ardu bima rahabat. Aku masa sempit dada aku, dan aku merasakan wadaqan alayya al-ard, dan aku merasakan bumi ini begitu sempit sekali, sedangkan bima rahabat, sedangkan bumi ini terlalu luas, terlampau lapang, sedangkan dia itu menjadi sempit pada pandangan aku. Sami'tu sawta sariqin, tiba-tiba aku mendengar jeritan, pekikan, sariqin, orang yang memekik, sariqin awfa ala sam'in, yang mana memekik daripada ala sam'in, daripada atas, iaitu awfa ay sa'ada, dia naik ke atas bukit Jabal bin Madinah. Itu zaman dulu bila nak mengumumkan satu benda, maka cara untuk umum, maka akan pergi ke tempat yang tinggi dan akan memaklumkan kepada orang ramai. Ataupun kalau kita orang tua kita dulu, dengan cara apa? Pergi ke balai raya, ketuk gendang, maka orang akan kumpul untuk menyampaikan maklumat. Ataupun ada titah daripada raja, ataupun apa-apa maklumat yang ingin disampaikan, maka ada teknik yang menjadi adat kepada satu masyarakat untuk menyampaikan maklumat yang ingin disampaikan. Maka kebiasaan kalau sampai ada tahap Arab naik ke atas bukit dan berpekik menyampaikan satu kisah, itu menunjukkan satu berita gembira. Yaqulu bi'ala sauti, dia menyebut dengan suara yang cukup tinggi, ya Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah engkau, seronoklah engkau. Bila dengar dia ucapan abshir, maka faqarartu sajidan, aku tersungkur sujud. Tahu dah kata alhamdulillah, hak ni dah tunggu, minta dengan hati aku yang benar-benar ikhlas, dengan perasaan aku benar-benar ingin bertaubat, yang aku tidak mendustakan Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar kepada aku. Bila dengar abshir, faqaratu sajidan, aku tersungkur sujud, lemah lutut, begitu gembira dengan apa yang berlaku ke atas diriku. Wa araftu annahu qad ja'a farajun, maka aku mengetahui bahawa telah datang berita gembira yang aku inginkan. Fa'adana Rasulullah an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina, maka Allah Ta'ala telah i'lankan, azana muazzinun, bila Allah Ta'ala mengiklankan, Rasulullah telah mengiklankan kepada orang ramai, mengatakan Allah Ta'ala telah menerima taubat kepada kami haina salat al-fajri, pada waktu solat subuh dilaksanakan. Fa dhahaban nasu yubashshirunana, maka orang ramai berpusu-pusu, masya-Allah tabarakallah, istimewa, berapa orang sangat yang disebut dalam Al-Quran. Sayyidina Aisyah ya disebut, Rasulullah itu dia sebagai seorang nabi, tetapi manusia biasa yang tidak mendapat apa-apa title kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah disebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Kecuali tokoh-tokoh yang istimewa. Okey, Maryam disebutkan dalam Al-Quran. Yang dikatakan Aisyah, dia disebutkan dalam Al-Quran. Yang dikatakan Ka'ab bin Malik disebutkan dalam Al-Quran. Berapa orang tokoh individu sahaja yang mana selain pada Nabi disebutkan dalam Al-Quran, mereka ini merupakan tokoh istimewa dan merasakan tidak berkelayakan untuk sampai disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Maka bila sampai tahap macam tu, orang ramai yang berpusu-pusu. Jumpa, oh, abshir, kata bergembiralah, alhamdulillah seronoklah engkau. Ujian 50 hari itu berbaloi dengan apa yang Allah balas dengan hasil yang ada pada hari ini. Fadhahaba qibala sahibayya, maka pergilah ke arah temanku, dua temanku, mubashirun, mereka menceritakan berita gembira tersebut. Wa raqaba rajulun ilayya farasan, maka adalah seorang yang berlari dengan laju, farasan ibarat kuda, laju lari dengan kencang. Wa sa'sa'in, kemudian ada juga seorang lagi lari, min aslam, nama orang, qibali ke arahku,
wa afa 'ala jabal, yang berpekik daripada atas bukit tadi, wa kana sautu asra'a minal faras, yang sorak itu lebih laju daripada kuda, sampai maklumat terlebih dahulu daripada individu yang ingin menyampaikan sendiri. Falamma ja'ani allazi sami'tu sautahu yubashiruni, bila datang kepada aku individu yang aku dengar suara dia daripada atas bukit, menceritakan kepada aku, naza'tu lahu thawbayya fakasautuhuma iyyahu bibasyaratihi, maka aku menanggalkan pakaian aku dan aku sarungkan kepada orang yang telah menyampaikan berita gembira. Ini sunat. Kita bila gembira, bila seronok, maka orang yang mendatang kisah gembira pada kita, sunat untuk dihadiahi hadiah dengan satu-satu yang berharga, menunjukkan atas penghargaan kita. Jangan kena sahabat kita ataupun kita pada hari ini, kita tak sempat pergi kuliah, tapi tiba-tiba natijah imtihan dah keluar. Bila natijah imtihan dah keluar, sahabat dia tolong tengok, kadang macam kuliah Usuluddin, tak pastilah kuliah Usuluddin kuliah mana, yang kadang-kadang kegeliran tu hanya tulisan kegeliran, nama tak ada. Nama tak ada, kawan kita ni punya ihtimam. Tengok cari, tak tahulah dia ihtimam sebab kita ni rajin rosid ke ataupun sebab kita rajin skor. Tu dua ihtimal yang berbeza. Jadi kemungkinan kita ni najah. Tengok kita ni pulun. Okey, sahabat kita ni ada optimis mengatakan kita ni minan najihin insya-Allah. Dan minan mutafawwiqin, dan akan mendapat kedudukan yang istimewa, mendapat markah yang agak istimewa. Akhirnya kita belum sempat untuk ke kuliah, belum sempat nak tengok natijah, ada teman kita tolong tengok. Tolong tengok, akhirnya sampai cerita, mabruk lah. Sebab apa? Kata entah najah dapat takdir jidat. Maka pada waktu tersebut, okey, jom. Ahlan wa salat, kita pergi makan ni. Jom ahlan wa salat, jom kita makan nasi mandi dan seumpamanya. Itu sunat. Sebab tu bila para sahabat, bila mana disampaikan dengan berita gembira, dengan apa yang dia usaha untuk menyampaikan tanpa sedikit, nak dibandingkan dengan kegembiraan yang adalah hati kita. Maka itu kebiasaan bagi naluri mana-mana manusia. Kalau sekiranya bergembira, dia akan zahirkan walaupun sikit. Lompat, kabat atas kawan ke, cum. Weh, hang ni bersebab. Sebab apa? Terlampau gembira. Jadi kita buat cara kegembiraan kita pamerkan dengan cara sunnah. Maka hadiahkan. Tak kira lah, ada coklat, bagi coklat. Hadiah duit, bagi duit. Hadiah kalau ada kitab, hadiahkan kitab. Kalau kita ada pakaian, pakai. Sebab apa? Yang dihadiahkan baju di sini, fakasatuhuma iyyahu bibasyaratihi, wallahi ma amliku ghairuhuma yawma idzin. Sebab aku tak ada lain. Tapi ini baju dua lapis ni, bukan kata semua tu buang-buang tu telanjang tu yang ni. Jangan salah faham. Bagi okey, bagi hadiah tinggal dalam balik rumah. Ada, bukan maksud dia macam tu. Ada pakaian mak ada di atas yang tidak mengganggu aurat, bagi pakaian. Sebab Arab dengan mislah dia dengan pakaian lebih daripada satu lapisan, maka tahu alasan kita ada ridak, kita ada serban yang selalu bawa di atas bau. Orang dah kenal lama. Siapa pun kita tak nak bagi. Tiba-tiba hari itu kita dapat berita gembira mengatakan, okey, kita najah paksa. Alhamdulillah, ambil. Nah, fadal, ana hadiahkan kepada anda. Maka itu merupakan sunnah. Akhirnya, wala amliku ghairuha yawma idzin. Aku tidak memiliki apa-apa pun kecuali dua pakaian tersebut saja. Wasta'atu taubain, maka aku ambil baju tersebut, aku pakai kepada mereka. Wan talaqtu ata'ammamu, maka aku pergi ma'ara ata'ammamu, iaitu aqsud. Aku bertujuan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya talaqani nas faujan. Tapi orang ramai ni berjumpa dengan aku. Faujan. Berkumpulan. Faujnya saya diartikan sebagai apa? Sebagai ibarat ombak ataupun lautan tu fauj, iaitu ombak yang datang. Tapi diartikan dengan maksud majazi, iaitu jamaah. Kumpulan, kelompok yang datang berpusu-pusu. Ramai berkelompok datang jumpa aku untuk apa? Yuhani'unani bitaubati wa yaqululi, maka datang tak lebih untuk mengucapkan tahniah, mabruk wa yaqulu litahnika taubatullah alaika, tahniahlah dengan taubat Allah Ta'ala kepadamu, hatta daqatul masjidah fa idza Rasulullah SAW jalisun hawlahu nas. Bila aku masuk ke dalam masjid, tengok Rasulullah SAW duduk dan dikelilingi oleh orang ramai. Faqama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu. Maka bila nampak je aku masuk dalam masjid, maka Talhah bangun yuharwilu, berlari, hatta safahani wa hannani, dan cium aku, peluk aku, bagi ucapan tahniah, sampai tahap tu punya gembira dengan apa yang diperoleh oleh teman baik. Kita kenal dengan kebaikan, tetapi bila Allah Ta'ala mengatakan ini merupakan golongan-golongan yang meninggalkan perang, kena diboikot, taat perintah Rasulullah. Tapi bila dilepaskan daripada kesalahan tersebut, mereka lah merupakan di antara golongan yang paling awal bergembira dengan apa yang menimpa saudara teman mereka. Safahani wa hannani, wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairu. Tidak ada pun di antara muhajirin yang buat sebagaimana dilakukan oleh Talhah. Maka pakana Ka'bul la yansahu li Talhah. Maka bila perbuatan dia agak istimewa tu, dia takkan dilupakan. Talhah takkan dilupakan oleh aku takkan lupa. Sebab apa? Dia lah orang pertama lompat main peluk aku, cium aku, mau ucap tahniah pada aku, dan dibandingkan dengan orang lain. Macam kita lah, main sakit, demam, main letih, tak ada duit ni sengket dah. Siapa pun tak main tanya. Tapi ada di antara kawan-kawan kita, dia reti, dia faham. Tengok yang muka ni tak ada duit ni susah ni, tengah sengket ni. Akhirnya tanya, Ustaz, nak duit ke? Ada masalah ke? Boleh nak tolong? Sungguh-sungguh dia tolong. Akhirnya kita kata betul. Akhirnya dia kata, Ustaz, ambil dulu duit ni, insya-Allah dengan bantuan tersebut, lepas ni ada duit, bayar balik. Maka orang macam tu kita takkan lupa. Sebab dia pernah ingat kita ketika mana tak ada seorang pun yang memberi perhatian. Macam tu juga Talhah. Wa qala Ka'ab
Qala Ka'bun falamma sallamtu ala Rasulillah SAW, bila aku bagi salam pada Rasulullah, qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur, maka memancar, yabruq mana kata lam'an, bercahaya terang menerang, ibarat kilat. Bila kata yabruq tu ibarat kilat memancarkan, bercahaya terang sebentar. Sebab tu ketika mana kilat tu memancar, macam tu juga Rasulullah bila tengok muka ni, muka berseri pelik, tengok berseri sangat, yabruqu wajhuhu minas surur, sebab terlampau gembira dengan keadaan tersebut. Abshir bi khairi yaumin marra alayka mun waladaka ummuk, bergembiralah dengan sebaik-baik hari yang engkau lalui sejak engkau dilahirkan oleh ibu engkau. Maka inilah hari yang merupakan hari yang paling gembira bagi engkau. Sejak hang hidup di muka bumi, Nabi kata inilah hari paling gembira. Apa dia? Faqultu amin indaka ya Rasulullah, amin indillah. Maka aku tanya, wahai Rasulullah, adakah berita gembira yang engkau sampaikan tersebut itu daripada engkau? Kan kita sebut perbahasan mengenai masalah hukum boikot. Kita mengatakan Syekh Abdullah Siddiq Umari membahaskan detail tentang masalah tersebut, tentang aqaulul masmu' fil hijri masyru'. Macam mana nak menjadikan tentang perbuatan kita memboikot orang tersebut, maka mengikut pada neraca takwa dan neraca syarak. Jangan sebagaimana setengah golongan yang menjadikan alasan agama tetapi gagal untuk capai kepada matlamat sebenar disyariatkan hukum untuk boikot, tetapi jadi kepada ke arah memburukkan agama itu sendiri. Yang ini masalah. Sebab masing-masing nak bercakap masa dia tahu. Keluar hadis ni dia pun bercakap, ini tahu. Dan kebanyakan parti-parti politik. Itu kebiasaan. Sebab sebagaimana hadis mengatakan, sebagaimana Quran mengatakan, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kita kalau sekiranya bergerak dalam harakat Islamiyah, bergerak dalam jamaah Islam, bergerak dalam kumpulan-kumpulan yang sentiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai ma'yar, maka kita bertanggungjawab untuk menjadikan itu sebagai landasan dan juga pertimbangan kita kepada perbuatan yang kita buat. Itu tujuan kita. Bila ini pasti perjuangan kita. Ini jemaah yang kita dukung. Ini merupakan kumpulan yang kita pertahankan. Dan ini merupakan metod dakwah ataupun kita punya medium untuk kita jadikan sebagai landasan untuk kita perjuangkan agama Allah Ta'ala. Maka apakah yang nak menentukan apa yang kita buat ni betul atau salah? Maka Al-Quran dan Sunnah. Kalau sikap kita hanya sekadar apa yang dilakukan oleh ahli kumpulan tersebut betul, dan walaupun apa yang dilakukan dengan takwil yang macam-macam, kalau macam tu cara penilaian kita, maka kita apa beza dengan puak-puak yang wujud pada golongan terdahulu, yang dikatakan Khawarij, yang dikatakan Murji'ah, yang parti-parti yang wujud pada zaman Empayar Abbasi dan juga Umawi, yang wujudkan dengan parti-parti yang semua muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi berbeza fikrah masing-masing, yang membuat dengan alasan masing-masing, akhirnya menyalahkan di antara parti dengan parti. Quran telah merakamkan ucapan tersebut, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jangan jadi mutaassib. Jadi orang yang mampu untuk menjadi pengukur salah dan betulnya satu benda yang kita buat. Kalau salah, okey, tak menjadi masalah untuk kita menerima walaupun itu daripada musuh kita. Sebab itulah bila ucapan macam yang kita dengar malam tu dengan menteri, dia bercakap, tapi dia merupakan di antara penasihat yang paling baik untuk kita. Dia memang tahu dah fikrah dia tu memang kita kata lingkup dari pakai lah. Memang tunggu kata sama ada dia ni, tak maulah bahasa-bahasa kasar. Dia ni kita kata memang confirm lah, tak ada benda boleh pakai pun. Tapi bila dia menilai pada perspektif negatif dia ada pada kita, Masya Allah, Tabarakallah, kadang-kadang kita fikir balik. Betul. Kadang-kadang ini punca masalah. Ini punca yang kita rasakan kenapa kadang-kadang orang gagal untuk mendekati para ulama, mendekati para penuntut ilmu dan kurang untuk memberi kepercayaan. Bila bercakap, ustaz ni kata A, ustaz ni kata B, ustaz ni kata C. Sedangkan hukum tersebut mutafiqin. Benda ittifaq. Macam mana yang tiga orang ustaz boleh cakap hukum yang berbeza-beza? Kenapa masalah tersebut, masalah yang begitu penting tetapi tak mampu dituntaskan oleh ulama? Kenapa masalah yang begitu besar yang perlu pada keputusan yang cepat tetapi kita gagal untuk mengeluarkan keputusan? Maka bila keadaan macam tu dipertikaikan, bila dipertikaikan, kita kata kita pun sendiri, bila kawan-kawan kita tengok cakap satu masalah pemimpin, Sat kata A, Sat kata B, Sat kata C, orang pun hilang kepercayaan, orang pun hilang sekolah. Sebab itulah sebagaimana dikatakan oleh Syainuddin, dia mengatakan di antara satu benda yang agak istimewa yang ada pada Syiah, yang benda tersebut bukan kita mengatakan sebagai satu benda yang betul, tetapi istimewanya Syiah yang ada pada sami'na wa ata'na pada mereka, yang menganggap pemimpin imam mereka tersebut sama kedudukan dengan Rasul, sama kedudukan dengan para Nabi, yang kalau mereka maksum, yang tidak boleh dipertikaikan, bagi para imam tersebut, segala keputusan mereka buat itu adalah benar, maka tidak kita dapati di antara penduduk Syiah ataupun individu yang menganut dengan fahaman Syiah, yang bertelingkah dalam satu keputusan yang dikeluarkan imam. Tak ada. Sebab mereka sepakat, imam ni satu. Dia kata macam mana pun betul. Sebab tu yang pernah diceritakan, kejadian yang berlaku bila mereka buat muktamar, yang muktamar tersebut, yang salah seorang daripada aimah mereka bercakap memberikan keputusan. Akhirnya dibangkang oleh Dr. Rondin. Dr. Rondin tak berhati. Orang bakat duduk jegi mata, hang ni jangan buat main duduk petikai imam kami. Tokoh ulama yang kalah dari tak boleh dipertikaikan. Sami'na wa ata'na. Sebab itulah kita parti Islam ni dia bainal Khawarij wa bainal Syiah. Sebagaimana kehidupan kita, kita setiap hari ni akan berhadapan dengan ujian. Bila kita beramal, ada kita punya riak.
Bila kita buat kebaikan, pasti ada ujub dan sum'ah. Dan itu ujian untuk kita hapuskan. Sebagaimana bila kita berjuang dalam satu politik, dalam satu parti, dalam satu jemaah, akan dapat ujian yang kita kena hadapi, yang kemungkinan kita akan tasyayuk kepada fahaman cara Syiah, yang taat membabi buta, ataupun kita akan jadi sebagaimana puak Khawarij. Yang puak Khawarij yang tak ada orang yang betul, semua orang salah, aku seorang yang betul. Maka macam mana kita nak menjadikan perjuangan kita itu memang perjuangan harakat Islamiah sebagaimana ingin Rasulullah. Maka terdapat muwasafat, terdapat syarat, terdapat benda-benda yang perlu diikuti, baru kita boleh memenuhi syarat sebagaimana dikatakan Hizbullah. Kalau tak, boleh sebutlah dia ni, bersebut pun bersebut. Pakai lawan mengaku. Lepas tu berkelahi. Kemudian samarah kepada keberkatan perjuangan tak pernah berlaku. Patutnya mereka lah akan jadi orang yang lebih dekat pada Allah Ta'ala. Kita lah jadi orang yang paling diberkati, orang yang paling dikasihi, lagi khusyuk ibadat kita. Tapi semua benda tu tak ada. Makin tak khusyuk ada, makin hati kerah dengan orang makin ada, makin kita tak faham dengan agama makin ada. Jadi makus. Sebab apa? Sebab kita hanya menobatkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul, tetapi hasil perjalanan tak sama sebagaimana diingat oleh Allah dan Rasul. Akhirnya bila Dr. Rondin mempertikaikan masalah tersebut, sampai imam mereka tarik balik pendapat tersebut. Tarik balik. Terkejut orang kata, siapa Dr. Rondin ni? Yang bukan Melayu ni. Sebab sampai menyebabkan imam kami sanggup untuk tarik keputusan hanya dengan disebabkan hujah di buat Dr. Rondin. Itu istimewa yang ada pada pokok Syiah yang mentaati perintah pemimpin mereka tanpa boleh dipertikaikan. Yang tidak ada ruang langsung untuk mempertikaikan. Maka kita sebut balik cerita tentang yang dikatakan boikot, yang sebagaimana yang telah disebutkan, yang dikarang oleh Syekh Abdul Siddiq Al-Qumari dan banyak. Hatta kita bila kita temukan dalam kitab Ihya juga perbahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ada disebutkan perbahasan tentang masalah al-hijru masyru'. Kalau kita buka Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, kita akan sebutkan. Bahkan menyebut tentang masalah yang dikatakan macam mana untuk kita memboikot individu-individu yang dikatakan ahlul bid'ah ataupun ahlul ma'asi, yang dikatakan orang individu yang perlu untuk ditakdib. Disebutkan perbahasan mengenai masalah tersebut. Ahkam As-Sultaniyah ataupun kitab-kitab yang dikatakan kitab Ibn Qayyim, kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang seumur dengan Ahkam Sultaniyah. Sebut kepala. Ada satu kitab. Fi Siyasah Asy-Syar'iyyah. Apa dia kepala tu? Satu kitab. Dia kitab berperbahasan tentang politik, siasah politik, politik Islam, politik syarak. Pertama kitab Ibn Taymiyah, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Kedua, Al-Ahkam Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Mawardi. Yang ketiga, yang ini yang dikarang oleh Ibn Qayyim. Ingat tak? Satu kitab. Kitab tu penting. Kalau kitab tersebut memang perbahasan tentang syariah memang dijadikan sebagai rujukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi syariah belakang tu fi syariah. Carilah ada kepala dia tu. Cuma 3 kitab tu. Anda sebut dalam 3 kitab tersebut juga menyentuh tentang perbahasan berkaitan amar ma'ruf nahi munkar. Apa dia dibicarakan? Sebagaimana mungkin kita boleh tuntaskan kalam yang dikatakan oleh para ulama kita dalam masalah memboikot, dia tidak akan terlepas daripada 2 keadaan. Kita nak boikot sama ada kita dengan kekuasaan yang ada pada kita akan boikot orang yang kita tak berkenan. Jadi kita rujuk kelompok kita punya persatuan kita punya kumpulan kita mengatakan jangan bermuamalah dengan fulan bin fulan. Jangan berkawan dengan fulan bin fulan. Jangan bercakap dengan fulan bin fulan. Jangan beli barang daripada kedai fulan bin fulan. Dan seumpama ada. Itu satu situasi. Situasi yang kedua, kemungkinan kita ni merupakan golongan yang minoriti. Tak berkemampuan. Mungkin kita duduk di Amerika, nak boikot Bush. Bush tak heran Nak boikot Tony Blair. Dia tak heran duduk negara dia. Maka keadaan tersebut dia dikatakan sebagai uzlah kita bersifat nafsi. Yang tu juga dikatakan boikot. Kita boikot tak berkenan, maka kita meninggalkan benda tersebut. Sama ada kita melakukan perbuatan yang memeritkan kepada orang yang kita ingin boikot, ataupun kita yang mengasingkan diri daripada kelompok yang melakukan ahli maksiat. Yang ataupun diistilahkan sebagai Syekh Qutub yang menyebut dalam kitab Ma'alim fi Tariq, merupakan kitab terakhir beliau. Dia mengatakan di antara kawaid uzlah yang sepatutnya untuk dilaksanakan pada hari ini bukan sebagaimana uzlah yang dilakukan oleh ahli sufi. Yang mana ulama ahli sufi dulu, okey, tak menjadi masalah. Mereka dalam keadaan ulama masih ramai, tenaga mereka tak diperlukan. Dan juga kalau kita buka kitab-kitab tasawuf, juga membahaskan berapa syarat untuk menjadikan seorang itu berhak untuk beruzlah. Kalau dia ulama yang diperlukan ilmu, dia merupakan ulama yang ditaati, dia merupakan pemimpin yang disegani, dia diharamkan untuk beruzlah, tak dibenarkan. Yang dibenarkan beruzlah terdapat beberapa syarat, baru dibenarkan untuk mengasingkan diri pada masyarakat, duduk untuk bertawakkul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Syekh Qutub mengatakan dalam kitab Ma'alim fi Tariq, dia mengatakan pada hari ini kebanyakan tenaga kita diperlukan. Tak nak siapa pun tak diperlukan. Semua, hatta orang yang tak berkemampuan tak mana pun, dengan prinsip hadis aslih nafsak wa du'a ghairah. Dalam keadaan engkau mengislahkan diri engkau, kita seru balik. Tumpang. Mengaji tak ada habis lagi, tapi takat tumpang hadap mengaji tu kita cerita ke orang. Sampai pada orang. Sebab amat memerlukan tenaga, amat memerlukan ilmu, amat memerlukan kesempatan untuk kita sampaikan apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul.
Maka bila kita berhadapan dengan situasi tersebut, kadang-kadang kita berhadapan dengan suasana maksiat yang lebih dahsyat pada zaman-zaman dahulu. Maka yang ni yang diajarkan oleh Syekh Qutb, kita kembali kepada teknik yang dikatakan sebagai uzlah syu'uriyah. Yang ni merupakan hakikat kepada keimanan seorang Muslim. Uzlah syu'uriyah ataupun dikatakan sebagai uzlah wijdaniyah, ataupun dikatakan pengasingan diri dari sudut perasaan sahaja. Kita duduk memang kita tak berkenan. Nak buat macam mana nak terengkuh? Pasang muzik pompang, 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 pompang. Nak buat macam mana? Kita tak berkenan. Bila tak berkenan, okey, perasaan kita menafikan benda tersebut. Tetapi keadaan zahir kita seolah-olah bersama-sama dengan mereka. Seolah-olah duduk dengan mereka. Macam tu juga, kadang-kadang hadir bertemu dengan kawan kita, jumpa dengan kawan kita. Dia dengan muzik, dia dengan lagu Mak Saleh, dia dengan lagu ni Azhari ke macam ni? Akhlak sebagai seorang penuntut ilmu ke macam ni? Orang yang layak dipanggil ustaz ke macam ni? Adakah individu macam ni layakkah kita gelar sebagai orang yang dikatakan penuntut ilmu? Tak ada kelayakan. Tetapi kita perlu untuk bermuamalah. Tapi kita perlu untuk berkawan. Kita perlu untuk mengambil khidmat daripada beliau. Dan dia pun perlukan khidmat pada kita. Maka cukup sekadar hadir dengan hati yang tidak senang dengan apa dilakukan, tetapi tidak diingkari. Tidak diingkari, itu dinamakan sebagai uzlah syu'uriyah kepada golongan yang tidak mampu untuk mengubah kemungkaran dengan kuasa yang ada. Tangan tak mampu, lidah pun tak mampu. Hanya ada perasaan yang membenci, diambil daripada hadis tersebut, maka Syekh Qutb mengatakan terdapat dinamakan sebagai uzlah syu'uriyah. Maka kita sebut, maka terdapat dua keadaan. Pertama, kepada orang yang kita nak buat, dan kedua kepada individu itu sendiri yang tidak berkenan dengan situasi. Bila membincangkan masalah tersebut, sebagaimana dia katakan, yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kitab masya-Allah tabarakallah, kitab kabir, hampir-hampir sama dengan kedudukan Ihya Ulumuddin dari sudut penulisan yang melengkapi semua perspektif. Hebat Ibnu Qayyim. Dikatakan mengarang kitab tersebut ketika mana berada di atas unta daripada perjalanan Kufah ke kota Mekah. Dan bila mengarang duduk atas unta, mengarang kitab 5 jilid Mujalad Kabir, perbahasan-perbahasan ilmiah dan Tibun Nabawi yang kita pelajari, yang kita tengok dalam penjual di suk-suk, itu merupakan juz'un daripada kitab Zadul Ma'ad. Yang Tibun Nabawi, masya-Allah tabarakallah, hafalan demi hafalan, bila ulama kaji kitab tersebut mengatakan terdapat hanya 2 kesilapan pada sanad yang berubah. Contoh bila Abdullah bin Ibrahim, akhirnya Ibn Jazir dapat Ibrahim bin Abdullah, hanya berlaku kesilapan pada 2 tempat tersebut saja. Pada nama sanad, 2 tokoh ulama hadis, rijal hadis bertukar. Tak tahu laku unta melompat ke, mengantuk sangat ke, akhirnya tertukar. Itu saja kesilapan. Tapi yang baqiyatul abhas, baki daripada segala perbahasan, bertepatan dengan hukum syarak, bahkan kitab tersebut merupakan kitab yang qayyim, yang cukup bernilai pada pandangan ulama. Membahaskan, mengatakan bila mana disebut tentang penilaian kita pada hadis, tengok, kita perlu fit pada para ulama, kefahaman. Ambil hukum syarak hadis ni, tak ambil balik pada boykot. Yang sebagaimana katakan sahabat kita di sini, nak boykot orang habis. Nak boykot ni tak berkenan, sebab apa? Mukhalafah dengan fikrah dia. Yang ni orang bermasalah, yang tak boleh panggil dia ceramah, orang ni kita tak ni, tak boleh panggil. Dia tu pun betul, bila kita jumpa, kita ingat dia faham. Rupanya tak lebih iltiqatat, mengutip 2-3 hadis yang dia jumpa dalam kitab hadis, akhirnya itu dijadikan sebagai pegangan, disyarat kepada orang, minta untuk ahli pegang. Ini dia masalah. Hak pemimpin yang memfasadkan masyarakat. Pemimpin yang dia tak faham apa yang dia buat. Dia merasakan dia, bala sa'yun fil hayati dunia, wa yasabuna anhum yuhsinuna sun'a. Tersesat daripada jalan hidayah, tetapi dia merasakan dia telah melakukan perbuatan yang terbaik untuk dia menyumbangkan kepada agama Allah Ta'ala. Inilah orang paling rugi kat akhirat. Akhirnya bila dia buat macam tu, Tanya, tak lebih ambil 2-3 hadis, kita perbetulkan memang dia salah faham. Cuma, apa yang kita tuntaskan, ulama mengatakan bila kita mengamati tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan boykot, maka syarak tidak memberikan kelonggaran kecuali kepada 3 golongan sahaja. 3 kelompok yang dibenarkan untuk memboykot masyarakat ataupun memboykot individu yang kita tak berkenan. Pertama, Al-Imam. Al-Imam, sekali duduk orang mengaku pula, anak exco dakwah, anak exco dah, Al-Imam, Imamul Azam. Pemimpin yang tertinggi yang dia berkuasa untuk menentukan segala keputusan yang dia ni tak boleh untuk mukhalafah pada dia. Dia Husni Mubarak. Bila Husni Mubarak kata boykot, mampus dia. Habis. Sebab dia pergi dunia mana pun tak selesai. Tapi kalau kita tak expose negeri, boykot dia, orang lain tak puas apa dan dia tak puas apa, dan banyak lagi pihak yang akan sanggup untuk bersekongkol ataupun tolong orang macam tu. Pertama, imam. Yang kedua, alim. Seorang alim yang dikagumi, yang dihormati, yang disegani, yang mana kesan kepada sikap yang dilakukan oleh alim tersebut, dia akan berubah. Itu dua golongan. Yang ketiga, merupakan lelaki yang dikatakan muta', yang ditaati. Tak syarat dikatakan sebagai pemimpin, tetapi mungkin ketua kawasan ke, ataupun individu yang duduk sama kampung dengan dia. Tetapi kalau ucapan dia akan dihormati. Sama-sama kawan-kawan, yang paling hormat, kalau dia ni bercakap, dia ni beri keputusan, dia akan terima. Maka hanya 3 golongan ini saja dibenarkan untuk melaksanakan yang dikatakan sebagai al-hijru, iaitu untuk memboikot golongan tertentu. Adapun 3 pada golongan tersebut tak dibenarkan. Sebab kedudukan boikot ini merupakan kedudukan dikatakan sebagai rukhsah. Syarak mengatakan rukhsah, dia bukan azimah. Ada orang menganggap ini sebagai azimah, yang sesiapa saja boleh melaksanakan dengan apa-apa cara.
Akhirnya bila dia tak mengenal tentang perbezaan antara azimah dengan rukhsah, ini perbahasan ilmu usul. Kalau kita buka kitab ilmu usul fiqh, kita akan jumpa. Apa beza antara azimah dengan rukhsah? Kalau rukhsah wajib dengan syarat. Sebagaimana kita ngaji bab tayammum, kan tayammum, bila kita bertayammum wajib kena ayak, tak ada. Kemudian yang kedua, wajib cari ayak dulu. Kemudian yang ketiga, kita kena jumpa ayak lepas mana kita bertayammum, batal kita punya tayammum. Yang keempat, kita hanya boleh melaksanakan satu solat fardu. Yang kelima, banyak syarat. Sebab apa? Tayammum. Bila tayammum itu rukhsah. Bila rukhsah tak sama kedudukan dia sebagaimana dikatakan ayak. Maka dengan syarat yang ketat dan tidak dibenarkan untuk kita mengumumkan benda yang dirukhsahkan oleh syarak. Macam tu juga tentang masalah boikot. Maka bila boikot ini syarak mengatakan, ulama mengatakan sebagai rukhsah. Sebab tu perlu pedagang ulama. Baca hadis saja, ambil hadis saja, bahasa faham, tapi menyesatkan masyarakat. Menambahkan fasad dalam masyarakat. Menjadikan kepada kefahaman kepada hukum agama tersebut lebih susah difahami daripada hakikat agama itu sendiri. Akhirnya bila mengatakan rukhsah pada 3 golongan, lain pada 3 golongan tak dibenarkan. Sebab matlamat, sebagaimana dikatakan Ibn Qayyim, matlamat kepada boikot yang kita melaksanakan adalah kepada ta'dib dan tarbiyah, bukan kepada itlaf. Yang ini berlaku. Kadang-kadang kefahaman orang bila boikot, kita nak itlaf. Nak membinasakan orang yang kita boikot. Nak dia ni okey, biar dia mampu dia tak makan. Sebab apa? Sebab kita tak muamalah dengan dia. Biar dia di pulau tak kawan dengan siapa, biar dia mati bersorangan. Itu keinginan hakikat ada pada hati manusia pada hari ini. Ingin apa? Untuk orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang melakukan maksiat, kita nak membinasakan dia. Tetapi syarak memberikan maqasid, mengatakan setiap kali boikot yang kita buat, tak lebih tujuan kita untuk takdik, tak lebih untuk kita tarbiyah, tak lebih untuk kita mendidik agar dia tidak mengulang perbuatan tersebut. Itu maksud boikot. Sebab tu bila al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, yang anda pernah sebut, baca masalah tersebut, nak buat hisbah, tak ada masalah. Itu perbuatan yang masyru'. Tapi yang menjadi masalah tersebut, bila orang yang memegang hisbah, orang yang memegang amal ma'ruf nahi munkar, dia tak faham apa yang dia buat. Main agak-agak. Sebab tu ulama mengatakan masalah khilafiyah itu tak dikatakan munkar. Sama sekali abadan. Yang dikatakan munkar sebagaimana dikatakan oleh Ibn Qayyim dan yang dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir fi Ikhtirafil Al-Kabair. Kita membicarakan tentang kabair 2. Pertama kitab Imam Zahabi Al-Kabair. Carilah kita kitab ni, anda sebut. Kalau kita banyak duit, jadi dah sekali-kali anda ingat dengar nama kita, anda sebut lah. Sebut bagi supaya kita boleh beli. Kemudian yang kedua Az-Zawajir fi Ikhtirafil Al-Kabair. Kita menghimpunkan contoh tentang apakah dinamakan sebagai dosa besar. Dia mengatakan yang dikatakan munkar itu hanya kepada 2 golongan. Pertama, satu kelompok yang melakukan perbuatan yang benda itu ijma' ulama mengatakan haram. Memang apa? Berzina. Ada mubarir, ada pendapat khil ke, pendapat ulama-ulama minal mutaakhirin ke, ada pendapat lemah, pendapat masyayikh tak jumpa yang mengatakan zina itu halal. Tak ada. Itu merupakan golongan pertama yang wajib untuk kita ingkari. Yang kedua, golongan yang mana dia berpendapat itu perbuatan itu diharamkan. Macam kita Syafi'i. Bila kita Syafi'i, semayang tak ikut tamadina, maka batal solat kita. Maka bila batal solat kita, maka bila walaupun ada seorang pengikut mazhab Maliki, dia tengok solat kita, dia akan tegur. Sebab apa? Sebab bagi kita perbuatan kita itu salah. Hanya golongan yang macam ni saja yang dikatakan dibenarkan untuk kita amal ma'ruf nahi munkar. Dia tak boleh. Kalau kita tengok, tiba-tiba ada di antara kita bermazhab Syafi'i makan daging kuda. Contoh. Ni khilaf fiqih ni. Makan daging kuda. Sedangkan bagi pendapat Maliki, makan daging kuda itu hukumnya haram. Bagi Maliki, daging kuda tak boleh dimakan, haram. Syafi'i kata daging kuda boleh dimakan, tak menjadi masalah. Makan tak ada masalah, sama dengan makan daging unta, sama dengan makan daging lembu, daging kebab. Hukum ni bukan cerita tentang makruh dengan ibahah ni. Cerita antara haram dengan boleh. Boleh dengan tak boleh. Kalau mempertahankan pendapat Maliki, kita akan menyalahkan semua Syafi'i. Kalau mempertahankan pendapat Syafi'i, kita akan menyalahkan semua pendapat Maliki. Yang ni asli tak faham. Dia berkelahi tentang bila ucapan ulama mengatakan, Imam Nawawi mengatakan menyebut wabarakatuh ketika bagi salam itu bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah. Itu pendapat Imam Nawawi. Dia sebagai tokoh ulama Syafi'iyah yang memegang kepada kawaid dan usul Syafi'i. Maka lepas mana dia istilah mendapati bahawa hukum tersebut merupakan bid'ah, sebutlah bid'ah. Kemudian kita nak kata macam mana? Bila mana ulama Malikiyah mengatakan itu merupakan hukum mustahab. Lawan pendapat. Jadi kehidupan kita tak macam mana? Kehidupan tiap hari makik pegang mikrofon, habaq siapa sebut wabarakatuh, itu hukumnya bid'ah. Kemudian mereka tu nak bangun, tak, golongan yang mengatakan itu merupakan hukum bid'ah, golongan itu tersesat, tak betul. Lagi dia pelik. Sebab apa? Tak faham apa yang dikatakan khilaf fiqih. Jadi jasri. Jadi macam Pak Wahabi. Yang hati tu kerah, hati kira nak rasa dia betul, jumpa dalil tersebut, itulah satunya ketepatan. Hak lain tak ada nas lain daripada apa yang telah disebutkan. Sebab dangkal pemikiran. Sebab tu kalau Syekh Abdullah Siddiq Umari, dia kata aku karang kitab Al-Hijr Masyruq ni, kitab ni, Akal Masmu'. Pada akhir ucapan dia kata aku tahu, bila habis kitab ni pasti ada orang Pak Wahabi. Sebab masalah sebab apa dia mengarang kitab tersebut,
Geng Pak Wahabi, Pak Salafi dia panggil macam tu. Kita tak kenal, oh ni. Siapa tak ada janggut, takkan semayang belakang kita. Siapa pakai seluar lebih daripada kuliah ni, takkan semayang belakang kita. Siapa yang tak mengamalkan sunnah adalah benda-benda yang menjadi benda perhatian yang detail pada maka takkan solat yang kita. Bahkan masjid-masjid pakai bilik pun sama-sama mereka lah. Kan, masjid tak tahu lah, Anwar Muhammadi katanya geng-geng macam tu. Wallahu alam. Ataupun masjid-masjid, adalah masjid-masjid. Tak ada ni kelompok mereka ya. Sebab pada pandangan mereka, oh Allah, Dr. Azhar ke apa, layah, mafis layah, layah. Mafis layah. Yang janggut ni umur duri. Habis lemah pendapat ulama mengatakan makruh untuk cukup. 3 mazhab mengatakan haram. Dia kata sabar dulu, makruh tu ada pendapat. Sekarang ni Allah dia disebabkan uruf, kan disebabkan dalil, kan disebabkan tengok pengamatan ilmu sufi. Akhirnya bila apa ucapan Syekh Abdul Wahid Ubari, dia mengatakan kalau depa ruat, aku confirmkan insya-Allah depa tak ruat. Tetapi benda tersebut tak kisah. Aku tak kisah. Sebab apa? Sebab apa yang depa ruat bukan kemah ilmiah. Sebab apa? Hawa. Bercakap cara semangat, bercakap cara kepala otak mereka, bercakap cara taksub, bukan kemah ilmiah. Jadi itu hakikat relatif kenapa Syekh Abdul Wahid Ubari mengarang kita tersebut. Bahkan benda tersebut juga terpengaruh dalam parti-parti ataupun kelompok-kelompok yang disertai oleh setengah golongan yang sentiasa untuk menyalahkan kelompok lain. Yang ini tak betul. Sedangkan Imam Tahawi menyebut wala tahwil anil qiblah. Fasad kesan perbuatan kita tersebut lebih dahsyat nak dibandingkan dengan apa yang kita sangka. Kadang tengok siapa, oh dia ni lawan hukum Allah Taala. Dia ni pada, dia ni orang fasik. Dia ni apa? Dia ni minat kafirin. Tak usah solat belakang dia. Ni ucapan-ucapan macam ni berlaku ni. Ulama dulu pada zaman dahulu Empire Abbasiyah lebih dahsyat parti. Kita dalam parti tak ada masalah. Parti apa? Islam dengan orang had turut. Jadi pertemuan dua ya. Zaman sana lagi dahsyat. Macam Indon lah. Indon parti hak Islam betul-betul nak laksanakan Islam secara total ada lebih daripada 10. Orang tak tahu mana satu betul. Pening tu kita tak pening lagi, tak ada masalah. Sebab jelas untuk membezakan antara yang jernih dengan yang keruh. Mereka ni semua keruh. Tak boleh nak beza. Semua jernih. Nampak lebih kurang ya. Bila berlaku zaman dulu apa? Bila sikap masyarakat yang bila tengok ni pemimpin ni zalim ni, bunuh ulama. Ajak Abi Yusuf As-Saqafi. Bunuh ulama. Bunuh sahabat. Bukan lelaki orang. Tapi ulama mengatakan wala tahwil anil qiblah. Wala tahwil anil qiblah dengan alasan, ni kata Rasulullah ni kata hati lapang dada. Bila dia masuk ke dalam masjid, ihtimal kata dia telah bertaubat. Tapi kita suka zon. Kita suka apa? Suka sangka kata dia jahat. Dia benda tersebut hanya berlaku kepada orang apa? Yang nak mempertahankan survival perjuangan dia. Sebab dia merasakan tak boleh memimpin kecuali dia sahaja. Jadi macam tu. Tetapi kalau orang berlapang dada, hanya semata-mata, dia macam orang sahabat dia. Siapa jadi PM? Jadi. Yang penting buat Islam. Dia tak jadi, tak apa. Sebab apa? Sebab pemikirannya, matlamat, Quran dan Sunnah dilombatkan. Itu je. Sebab dia faham tentang tujuan asal perjuangan tersebut. Tapi kalau tujuan itu tak boleh. Mereka ni nak buat Islam, muhung takkan buat dah. Sebab apa? Sebab hati itu ada khusyuk lah. Hati tak pernah jelas. Semangat, mengaji tak mau. Sebab tu lah. Jadi keadaan, bila orang terus berilmu, terus memikirkan golongan tersebut. Golongan tersebut, dia duduk heran. Pasal apa lah ulama-ulama, ustaz-ustaz tak sama dalam perjuangan, tak faham kan? Tak faham. Faham tu tak faham. Dia duduk berheran. Dia heran kenapa ulama tak bersama dengan dia. Kenapa? Han nak tahu sebab apa Han mengaji. Bila Han mengaji, Han tahu tak mana tersilap Han. Han tahu sebab apa orang tak bersama dengan Han. Sebab apa orang tak mempertahankan. Sebab apa? Sebab Han berada dengan kejahilan, Han merasakan itu satu kebenaran. Duduk semangat bila orang dijemput. Pergi ceramah kelompok macam lain. Oh ni jahat ni jadi kelompok tu. Banyak duduk Malaysia. Dulu Ustaz Badruddin. Syekh Badruddin bila dijemput ceramah Isra Mi'raj. Bila sebut ceramah Isra Mi'raj, dia pergi. Bila pergi, ni geng kelompok sana dah. Dia ni geng sana dah. Sebab apa? Sebab bila pergi tu tanda redha. Hujah tu ada. Kemudian kala Imam Razi, redha bil maksiyah. Macam mana? Redha bil kufri kufrun. Redha bil maksiyah, maksiyah. Redha dengan maksiat, maka itu maksiat. Redha dengan kekufuran, maka jadi kufur. Hujah tu ada, tapi hujah apa? Dibawa-bawa, hujah mulakbat, masuk bab ni, keluar bab sana, ikut dia. Lagi apa yang dikatakan oleh Tuan Guru ni Abdullah Hadi, Tuan Guru Abdullah Hadiawak, kata izhaba ila fir'aun innahu tagha. Hatta kepada Fir'aun boleh perintahkan untuk dijumpai ataupun bertemu Nabi Musa dengan Fir'aun untuk menyampaikan dakwah. Kemudian tambah pula qaulan layyina, bercakap dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang mendekatkan kepada hidayah dan juga petunjuk Allah Taala. Akhirnya kita bercakap tu sebab apa? Sebab tak mengaji. Lepas tu dia heran ni, Tok Guru ni tak percaya. Salah kan ni? Syekh Badruddin kali-kali orang. Kalau dia tak reti hadis, siapa lagi reti hadis? Kita ni reti. Kita ni kena semangat dari hari duk ikut program kita. Program ni kita tak ikut. Baca kitab dah, hak ni dah. Yang ni yang punca kepada fasad pemikiran kita terus jumut. Hakikatnya apa yang kita lakukan bukan kita membantu agama, tetapi kita punca pada fitnah agama. Jadi masalah. Yang ni, apa yang dilakukan pada Pak Wahabi? Orang Pak Wahabi lebih cenderung pada faham Khawarij.
Yang orang lain semua salah. Ini salah. Wala tahmil ani qiblah. Dengan ihtimal dia telah bertaubat. Mereka kata, taubat Pak Ustaz, tidak boleh lepas keluar masjid. Orang yang itu juga, mungkin dia kembali pada maksiat. Dan sebab apa? Sebab tidak mungkin seorang yang beribadat, bersolat, kecuali dalam keadaan beriman. Dia mau habis maya, mau kata mana kata beriman. Bila beriman, nak tak boleh lepas ucapan orang dalam perut orang. Awak belah hati orang, kau tahu apa dalam perut dia. Maka ihtimal pada zawahir, wala nahkum bisarair. Masalah sarair itu kerja Allah Ta'ala. Jangan kita pandai-pandai. Duk tuduh orang macam ni, duk tuduh orang macam tu. Ini jadi masalah. Bila kita tak mengenal, dia sebagaimana nak katakan al-hubbu billah wal-bughdu billah. Marah. Pengajian kita. Apa kata apa? Bila ada pengajian, channel dia nampak kata mengajak, menyalak macam anjing kan, bahasa tu kasar dan memang layak untuk kita marah. Dan memang layak untuk kita bengar. Tapi benarnya kita, marahnya kita, jangan sampai membenci peribadi. Tak. Dahsyat lebih macam Khalid. Zaman Islam, dia lah orang paling dahsyat. Zaman jahiliah, dia lah paling dahsyat. Man khara fi jahiliah, khara fi Islam, Nabi kata. Siapa yang hebat zaman jahiliah dah, jadi tentangan hebat pada agama Allah Ta'ala, buat fasad paling dahsyat kepada agama Allah Ta'ala, bila masuk Islam dia juga hebat. Sebab apa? Kehebatan tu benda yang ada pada diri dia. Yang ni kita marah, potong zakat orang, potong hak ni. Ya, berhak marah. Lawan berhak lawan. Mempertahankan hak kita, berhak mempertahankan. Tapi untuk membenci peribadi, sampai kita nak mengatakan diri takkan diberi daya, kita bukan Tuhan. Kemungkinan dia akan kembali kepada petunjuk, dia lebih memberi semangat pada agama Allah, lebih hebat pada kita. Berapa ramai yang berlaku keadaan macam tu. Yang ni kata kita kena faham, apa yang kita buat, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita ambil sikap, benda tersebut kita kena tidak. Jangan jadi orang-orang semangat, duk heran, makin berjuang, makin jauh pada dia. Makin mempertahankan, makin Allah Ta'ala memberi bala dan malapetaka. Sepatutnya kita mengatakan selekeh-lekeh perjuangan dia, sebagaimana ulama mengatakan, memang betul. Ucapan Syekh Qutb mengatakan, kebatilan tu mungkin lama, tetapi tidak berpanjangan. Kebatilan dia lama, tapi tak akan berpanjangan. Dan kebenaran itu mungkin dia lemah, tetapi pada satu hari pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa cukup cantik daripada sastrawan Syekh Umar Qutb. Ucapan masya-Allah tabarakallah. Kita hatta bila selekeh-lekeh tengok pejuang-pejuang ikhwan muslimin di sini. Ramai nak jumpa, kita pernah dengar sama mereka, masya-Allah tabarakallah. Walaupun lemah, walaupun dia tidak, masya-Allah kehidupan dengan ketenangan, tengok muka masya-Allah tabarakallah dengan wirid. Sebab apa? Perjalanan, tata cara perjuangan mereka tersebut mengikut nas-nas dan juga bagaimana prasyarat untuk orang yang berhak untuk mendapat petunjuk Allah Ta'ala. Bila berjuang cara yang diperintahkan oleh dan juga Rasul, maka hidayah akan dilemparkan, maka rahmat akan dibagi. Tapi bila kita tak mengenal hakikat tersebut, kira semangat ucapan pemimpin dipertahankan wibuta, kita pun tak faham apa kita cakap, kemudian kita nak bercakap nak bagi pandangan, kita pun nak bagi pandangan, Denny nak bagi pandangan. Dia menjarah Mesir. Arab Mesir. Sebab tu bila sebut masalah tersebut, Arab Mesir ni saya akan dikatakan oleh Syirkish. Dia kata apa? Kalau hatta hang jumpa mana-mana Arab Mesir, tanya di manakah syariat Al-Fiqh bin Malik? Tanya Arab mana pun. Syariat Al-Fiqh bin Malik mana? Dia akan kata jalan kanan, jalan kiri, jalan sekian. Tak ada seorang pun kata musyarif. Kita pun macam tu. Nak bercakap beragama macam kita pakar semua. Itu masalah. Anda dijemput untuk menerangkan manasik dengan geng-geng kedutaan. Kemudian duk fikir sebuah salah. Anda kata kat Syed Nadin, katanya SMS minta pandangannya. Anda kata kat Syed Nadin, anda kata Ustaz, nak terima tak terima? Sekarang ni dijemput untuk menerangkan manasik. Anda takut bila anda bercakap, duk nampak muka 2-3 orang kita duk jaki. Bahasa kasar, sikap yang sadis dengan para pelajar, perbuatan yang kurang enak sebagai penuntut ilmu yang dilakukan oleh mereka yang melaksana. Yalah, ada 2-3 orang yang kita tak boleh kenal dengan sikap mereka, yang menyalahi dengan ketetapan yang diajar oleh Allah dan juga Rasul. Kita pun nak bantai. Bila nak bantai, kalau tak jadi manasik kan tu jadi majlis pilih. Namun bahasa anda kasar. Kalau bagi bercakap, kalau kasar memang kasar semua. Kalau bagi cakap cara sederhana, memang sederhana. Kenal makruh lah. Ustaz Ulim berkata kalau hentar lah datang. Kalau bercakap apa-apa, kelai apa-apa kan, lah datang. Bualat, okey bagi hantar. Hantar, selesai. Memang pedih bahasa. Akhirnya, dia fikir, nak pi tak pi. Kalau tak pi, ni kesempatan untuk kita menyampaikan sebelah sedikit daripada maklumat yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Penting untuk mereka faham. Kelayakan mereka dalam bercakap dan bicara apa hak mereka. Autoriti mereka sebenarnya. Tentang mereka yang nak memberikan pandangan pun boleh. Tapi pada benda macam mana? Benda apa yang tak dibenarkan untuk berfikir dengan cara logik. Benda apa yang dibenarkan untuk kita berfikir cara logik. Nak kita fahamkan benda tersebut. Sebelah sedikit. Bila fikir timbang-timbang dia, Syekh kata okey, pi. Sekurang-kurangnya boleh menerangkan sedikit biar mereka faham dan mereka boleh merujuk kembali kepada apa yang orang ulama tok guru yang mereka syekh. Walaupun bukan pada kita. Kita hanya membuka ruang-ruang yang mereka itu iskal. Sama, bagi iskal. Mereka takkan terima oleh kita. Sebab apa? Dia rasakan kita ni antara individu yang untuk nak mosakkan kita. Alah setengah orang lah bila dengar mana-mana menteri pun main ke, ni main nak buat jahat ni. Set dah kepala otak, ya Allah, cubalah terbuka sikit kepala otak. Ambil yang khus minhum ma huwa safa.
Wada' minhum ma huwa kadu. Ambil yang mana elok, tinggal yang mana buruk. Sebab apa? Sebab al-hikmah tu dhalatul mu'min. Sebab hikmah itu merupakan benda yang tercicir daripada milik umat Islam. Kutip balik, ambil balik. Kau sikap, ni tak boleh dengar, tu tak dengar. Allah, bila pindah kita nak buka? Bila dia dipakai? Takkan dia dipakai? Nak faham satu masalah, nak menganalisa, nak memahami. Sebab tu bila peringat, semalam, Haji Kamal telefon. Bila Haji Kamal telefon, dia sebut pada anak. Dia kata antara masalah yang berlaku, antara benda yang dia minta, dia kata semangat. Banyaklah benda dia sembang. Bila banyak benda sembang, dia kata, anak di antara individu, kalau sekiranya anak membaca apa-apa tulisan, dia ni antara pelajar yang paling cerdik ketika zaman dia. Haji Kamal dihantar sponsor oleh kerajaan sampai master. Di sana di USA dulu, nak buat master hanya orang yang terpilih saja oleh universiti. Dan di antara individu yang terpilih untuk belajar sampai pangkat master. Kemudian duduk di Malaysia, dia best student. Dia merupakan setiap kali tahun dapat ijazah dekan ketika mana buat dari universiti. Memang tak sulit tu. Akhirnya apa dia kata? Dia kata, anda memang banyak baca tulisan-tulisan dan rujukan-rujukan macam-macam. Dan anda bila setiap kali anda baca apa-apa, anda akan buang segala benda-benda yang mengikat pemikiran anda. Secara falsafah, memang dia cakap tu bahasa falsafah. Walaupun dia tak tahu ilmu falsafah tu datang apa. Dia kata anda akan buang. Anda akan buang kata Islam ni kena sami'na wa ata'na, Islam ni benar, agama lain salah, anda buang benda tersebut. Natural. Bila natural, anda baca fahaman yang ada dalam agama Kristian. Da'iyah ada cerita ni, cerita macam ni, cerita. Ya tak, kuat. Dan bila kuat, anda temukan di manakah puncak orang macam ni yang benda tersesat. Masya Allah. Anda berkenal kepada agama tersebut sebab apa? Sebab fahaman Kristian yang mengatakan statement macam ni, anda merasakan ini merupakan satu kebenaran. Maka entah kena jawab masalah tersebut. Kristian mengatakan Islam ni tak betul pada perspektif ni. Anda merasa kuat. Betul dia kata. Dan entah kena menjawab benda tersebut. Tetapi dia kata kalau pelotak anda set, kata Islam betul, Kristian salah. Kata apa pun anda tak terima. Dan anda tak boleh menyelesaikan masalah yang berlaku pada para pemuda yang ada pada hari ini. Tu thinking orang cerdik. Kita dah bercakap, ingat orang bodoh macam kita semua. Kita tak bercakap macam kita ni anggap orang tak cerdik sama dengan kita semua. Yang nak menahan biar cara fikir mana boleh pemikiran Allah Ta'ala bagi. Menahan pemikiran, menahan satu benda yang cukup luas. Akal ni bagi untuk fikir. Akal ni bagi boleh untuk kita menilai antara hak dengan batil. Benda yang paling besar yang Allah Ta'ala anugerahkan, akal. Tapi akal ditahan, ada otak, tapi ikut cerdik pun dia tak cerdik. Ini dia masalah. Bila tentang masalah boykot, isu ni memang sensitif. Hak ni tak boleh, hak tu tak boleh. Kita kena boykot, ni kita kena boykot. Tu sekarang ni, mi'yar kita, mi'yar syar'i. Yang ulama mengatakan punca pengembalian makam dia katakan syar'i, siapa yang berhak untuk cakap? Para tokoh ulama kita. Yang mengenal apa yang dikatakan boykot. Maka tidak dibenarkan untuk boykot kecuali pada 3 golongan. 3 golongan tersebut, dan bila amar ma'ruf nahi munkar yang ingin untuk kita laksanakan, wajib kepada benda yang ittifaq itu merupakan munkar, ataupun dikatakan benda tersebut haram dilakukan kepada orang yang melakukan benda tersebut. Bagi dia memang mazhab Syafi'i membenarkan untuk makan dhab. Makan dhab. Maliki mengatakan dhab haram. Dia bukan mazhab Maliki, okey kita. Tengok ada orang Maliki makan dhab. Wajib untuk kita ingkar walaupun kita mazhab Syafi'i. Okey, kalau itu kefahaman kita, settle semua masalah. Yang sekarang ni kita ihtimal. Dengar kata khalwat, dengar kata akhwat ni masuk rumah ni, pergi serang. Pecah pintu-pintu rumah, cek, tak ada. Lah kali malukan nama kita sebagai pemimpin. Kata orang kata pemimpin apa ni main zon-zon bunyi je. Tuduh dengan orang berkhalwat bukan benda kecil. Bukan tahap pendapat asli ni, kita saudara-saudara kita di Mesir. Ni cerita asli tu, satu gelong seorang lain tak. Tapi cerita kita ni hak semangat nak ikut agama, tapi tak kena lorong. Ikut silap lorong, jalan ikut sini, jalan ikut sana. Sebab itulah bila kita mengenal hakikat benda tersebut, ambil pada sumber yang asal. Yang tu kita nak tahu. Kemudian kita menjadi sebagai mastermind untuk menilai apa yang dibuat itu betul atau salah. Kita adalah orang pertama, kalau sekiranya itu satu kesalahan, kita adalah orang pertama yang akan mengatakan itu salah. Dan kalau itu kebenaran, kita adalah orang pertama yang akan mempertahankan. Baru dikatakan orang yang cerdik kan? Ni ikut je kata kebaik. Sonai, dah kali belah muka habis. Orang macam tu, siapa pun tak elak takak bos. Kalau Ustaz Qadir kata apa, takak balik baca tiap merah, siapa pun ramai boleh. Hang baca, siapa Ustaz, hang baca, tak ada masalah. Tapi nak jadi orang yang jadi pemikir, boleh untuk menilai, boleh untuk mengamati, boleh untuk memberikan ubat yang sesuai untuk penyakit masyarakat. Hal tu tak ramai. Itu yang kita sebut kesenian dalam dakwah. Bila kita boykot, macam tu, 3 perkara, adapun tak cukup salah satu 3 syarat, tak perlu. Sebab tujuannya untuk tarbiyah. Berapa ramai yang mana bila ada boykot, makin berbenci dengan sikap kita. Dia lain dengan masalah yang berlaku kepada masalah dengan kafirin. Kalau dengan kafirin tentang Palestin, itu masalah lain. Boykot tentang muntajat ataupun hasil-hasil pengeluaran daripada puak Israel, okey, masya-Allah tabarakallah. Cuma ulama memberikan sedikit tafsir, penerangan, ada kalanya benda tersebut kita lebih mudarat, lebih besar dengan kita meninggalkan kalau sekiranya kita memboykot. Sebagai contoh yang dikatakan oleh mufti, sebagai contoh syarikat pihak sekolah. Tujuan kita memang kena boykot. Tapi kalau pekerja tu sekali boykot, kalau pekerja ada kerja dalam tu dia sekali boykot, berhenti kerja.
Lepas ni dia panggil kerja tak ada. Bila kerja tak ada, dia akan buat fasad kepada masyarakat lebih dahsyat daripada dia bekerja dengan syarikat berkulah. Sebab tak ada kerja, duit tak ada. Bila duit tak ada, duit tak ada. Bila duit tak ada, dia akan mencuri. Bila mencuri, akan difasad banyak. Jadi semua syarikat-syarikat tersebut syarikat besar yang dah menguasai dunia, maka golongan itu jangan bekerja lagi. Biar dulu, bertahan. Selagi mana kamu tak dapat kerja, jangan berhenti. Tapi dalam masa yang sama, tekanan kita untuk mereka tersebut tetap kita habis besar. Setengah sahabat kita, dia berhujah pada Allah, takat entah tak beli tak beli pek sekolah. Tak jadi apa lah. Takat entah tak makan merinda. Tak bankrupt syarikat tersebut. Shell Jumaat tersebut bang. Dia kata kita boleh boykot. Bukan masalah kita menceritakan syarat nak bagi jahanam tu tidak pada pokok kafir ni. Tapi matlamat kita untuk menzahirkan aizah diri kita. Dia buat contoh tamsil bang. Yang disebut oleh mufti, dia mengatakan tengok Mahatma Gandhi. Pakai kain dia. Nak cerita kata tak mampu kalau aku tak pakai baju yang hampa bagi. Tak mampu kalau hampa tak pergi makan kat aku. Tak mampu kalau hampa tak buat rumah kat aku. Tak mampu aku boleh hidup. Aizah nafsi. Itu yang diceritakan tentang matlamat bila mana kita memboikot dengan puak kafir. Kalau terpaksa nak guna, okey, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Dan terpaksa nak buat macam mana darurat. Kan hak ni tak boleh, hak tu tak boleh, hak ni satu je. Terpaksa mengakui, kata bahawa empire yang dikatakan Yahudi itu menguasai kita. Jangan jadi kih asas-asas kita sepatutnya sepakat untuk boikot, jadi buah untuk berkelahi. Hak ni menjadi masalah juga. Ni kawan nak boikot, ni ayak ni apa, buang mu. Orang buat kerja penat dah habis, hak ni saja ada nak pergi hampa ke darah, hampa minum. Tiba-tiba duk cari berkelahi. Sepatutnya itu merupakan ruang untuk kita sepakat untuk menentang puak kafir. Lah kali itu jadi model untuk kita berkelahi. Ni kata masalah bila tidak mampu untuk membezakan bainal bu' wal ku'. Detail masalah agama. Perinci masalah agama. Masalah tersebut, ya, sebagaimana susahnya para pelajar tip kita untuk mengaji ilmu pembedahan. Yang ni macam mana detail. Dua-dua dia nampak urat, tapi urat belah kiri tak sama dengan urat belah kanan. Sebelah-sebelah ya, tapi ni urat di dalam tulang, dan ni urat di luar tulang. Lebih kurang ya, kita urat dah semua. Itu cara umum. Cara detail nak faham masalah supaya tidak tersilap, kena detail macam tu. Itu kata agama. Sebab itulah kena perlu takhusus kepada orang yang nak bercakap tentang soal agama. Nak tazkirah. Nak bagi nasihat. Tapi untuk memandai-mandai dalam isi hadiah, duk main pandai-pandai, tu jadi masalah. Jangan ni baik. Lagi ni sebagaimana diceritakan ada sahabat kita duduk sini, masya-Allah. Penasihat apa ada orang tak kenal dia. Pemimpin apa tak kenal dia, hebat. Kalau kalam dia kalam masmuk, balik habis satu masyarakat boikot. Sebab apa menyesat masyarakat? Dia buat pandai kat sini boleh orang mukhalafah dengan pandangan dia boikot. Ni tak boleh ni masalah dengan fikrah kita tak sama dengan pemikiran kita. Sebab apa? Sebab dia tu pun tak ada pemikiran. Dia ikut dengan aturan dulu, copy paste, orang cerita macam ni, dia pun kena buat macam ni. Semangat, duduk sama-sama sini, terkepung dengan keadaan. Bila balik Malaysia baru tahu lurus sebenar. Duduk lurus sebenar, lah kali hak dia duduk ingat pejuang tu pun orang tak pakai mana sebab apa? Kemampuan tak boleh terang mana. Pengalaman tak ada, kematangan tak ada, ilmu pun tak ada. Mengajak masyarakat, ilmu tak ada. Nak kena terang juga sebab pendai kena lengkapkan muasafat, itu je. Mana boleh pendai mengaku nak infak diri untuk perjuangan Islam, tiba-tiba tak boleh nak baca khutbah, kena berhenti baca khutbah. Mana boleh mengaku kata demi nak mempertahankan agama Allah SWT, aku infak diri aku untuk perjuangan Islam, tiba-tiba orang panggil ceramah tak ada ceramah, kena ceramah. Akhirnya paksa diri, khas keluar pada mulut tu menyesatkan masyarakat. Habis kerja ulama lain nak turun dah, nak kena cerita hak betul macam ni, hak setepatnya macam ni. Itu masalah yang berlaku pada kita. Sebab itulah kenapa bila mana yang berlaku pada hari ni, ingat bila mana Haji Karaf dia panggil, dia kata, Ustaz Aidil dia kata, satu benda nak tanya dia kata sebab apa dulu bila mana para Azhari yang ada keluaran daripada Mesir, selekeh-lekeh mereka merupakan sebaik-baik dalam masyarakat. Ini soalannya. Ataupun sebagaimana ucapan Syainuddin bila mana dia berjumpa dengan Ustaz Daud Iraqi. Jumpa dengan Ustaz Daud Iraqi, dia kata Azhari pada hari ni baca kitab Ikhna pun tak penting, baca tafsir Nasafi pun tak boleh. Syainuddin kata, anak tersentak dengan ucapan tersebut sebab anak Azhari. Sebab Ustaz Daud Iraqi tak main di sini. Sebab pengenalan mereka mengenal bahawa hakikat bila kata Azhari merupakan satu generasi yang keluar daripada tarbiyah Al-Azhar yang semua tu mentah. Selekeh-lekeh mereka merupakan sebaik-baik masyarakat. Tapi lah ni, sama naik ya. Tak menjadi agama Islam. Belajar Azhar. Kena buang sebab apa? Dia menjadi agama Islam, duduk kerja menjadi agama Islam, main petang-petang main bola pendek. Ngaji film Surudin, kena reject. Tak tu ada. Hak main dengar muzik, lagu Mak Saleh, pompang. Bila orang kata apa ustaz lagu ni, kata ni masalah khilaf, betul aku tahu yang membenarkan. Bukan masalah bercakap macam tu. Hatta pada pengamatan umum pun nampak benda tak elok. Kita dah berhujah nak mempertahankan suruh orang faham sebagaimana kita faham. Sedangkan kita tak pernah berkenan untuk memahamkan masyarakat dengan kecantikan daripada agama. Sebab apa nak mempertahankan nafsu kita? Guna tokoh ulama ni, tokoh ulama dia, tokoh dengarkan lagu tu. Dia cerita apa dia tentang masalah muzik yang ada pada TV yang ni, yang tak boleh ada kadang main berita nak mula pun muzik mulakan. Kadang-kadang nak bercakap apa pun lagi nonai Jazirah pun ada muzik juga. Hak tu yang dikatakan sebagai alat muzik yang masyhur.
Hatta kalau kita kata, tokoh-tokoh hati-hati yang ada pada hari ini, kalau kita jadi pemimpin, kita nak mengkategorikan hasil pencarian mereka tu halal atau haram. Kita tanya Nabi sudah. Nak kata apa yang mereka kata ni, okey halal, maka kita wajib kena bagi gaji. Kalau nak mengatakan itu haram, kita tak akan bagi gaji pada dia. Mufti Jumhuriyah, orang tanya, saya ni sebagai individu yang menjadi pemain alat muzik, pada mana-mana alat muzik, boleh tak gunakan duit tersebut untuk pergi haji? Dia kata sebaiknya bila mana melaksanakan haji menggunakan perkiraan yang berhalal, tak dibenarkan guna perkiraan yang haram. Walaupun dia tak sebut kata permainan tersebut haram, tapi dari segi makna mengatakan dia tak dibenarkan guna duit yang dia perolehi hasil daripada permainan alat muzik untuk melaksanakan haji. Kita bertanya, dia mempertahankan benda tersebut yang hakikat kita pun tak tahu realiti benda tersebut macam mana. Yang kita duk sebut setiap hari, matlamat kita sebenarnya banyak benda lagi besar. Hak benda tu hiburan hanya sebagai sampingan. Ya, dengar nasyid dengar, cari hijaz, cari, dengar, tak ni masalah. Tapi itu bukan segala-galanya. Nak main bola, main, tapi itu bukan segala-galanya. Nak main takraw, sepak takraw, tak ada masalah. Bukan segala-galanya. Ada matlamat lebih besar, tugas kita duduk di muka bumi sebagai khalifah. Tapi bila tak boleh faham, tak boleh jelas, bila mana menjadikan perasaan hawa nafsu bercakap lebih daripada ilmu, ini masalah. Dia ustaz alim tapi sayang, tak faham tentang perjuangan Islam. Hang tak faham ke aku tak faham? Nahnu fi dhalalin mubin kata wa antum tahtadun nahnu fi dhalalin mubin. Kami ni yang tersesat ada pun pada hidayah. Kan? Orang macam tu dia memang macam tu. Dia kan fikir salah. Sayang kata alim ngaji banyak tapi tak duduk ke telinga kita. Patutnya depa kena macam ni. Orang tak boleh tunjuk. Siapa yang tak dapat tunjuk? Kita ni kan duduk dalam kekumpung kita hak dalam tak dapat hidayah ni ke ataupun depa tu yang tersesat. Hak ni jadi pemikiran-pemikiran yang syaitan telah menghamburkan. Hambur maklumat-maklumat macam tu. Lah kita sampai ke mati, main umur 60, umur 50 baru nak sedar. Lah kali nadima ala ma fa'al. Menyesal dengan apa yang kita buat sebab dulu di masa muda tak cuba untuk mengenal realiti hakikat yang dikatakan agama Islam itu macam mana. Sebab tu dah ingat bila mana ada pengalaman. Pernah naik taksi sekali. Naik taksi sekali. Dan dia bawa taksi tersebut Kristian. Dia tak sedar kata Kristian. Dia tak sedar benda Kristian. Akhirnya bila dia kata Mesir macam mana okey lah. Lagi-lagi kita nak jawab bagi tuntas, tak mau tanya banyak. Kata InsyaAllah lah kulung muslimin kuaisin. Kata betul lah. Kita ada kulung muslimin kuaisin. Akhirnya dia kata awak masih musykuais ke? Kita dengar soalan macam tu. Bila dia balas balik macam tu, kata ni something dia tengok rupanya di tangan tu ada tanda dia merupakan pengikut agama Kristian. Akhirnya anak kata pada waktu tersebut, anak mengatakan bukan aku kata dia punya wahish, bukan aku kata mereka ni tak elok, tetapi mereka ni tidak mengenal hakikat yang sebenar. Bertengkar, pompang, akhirnya dia kata macam ni. Dia kata okey, dia kata hang orang musaqaf, dia kata pada anak, hang musaqaf, aku driver taksi, aku tak tahu ilmu tu ke mana. Jadi aku merasakan ni betul. Kata okey, hang dah sepakat kata aku musaqaf. Dan aku merasakan kehidupan kita di dunia ni mahatah lil akhirah, betul tak? Kita betul sepakat. Memang sepakat, Kristian mengakui kata ada hari akhirat dan kita pun mengakui kata ada akhirat. Dan kehidupan kita di sini sementara. Dia bilas sementara, ada kata benda dia kata wajib bagi kita untuk mencari apa yang benar. Dan hang kata aku musaqaf. Bila kata aku musaqaf, aku dah kaji apa itu Kristian. Dan aku kaji apa itu Islam. Dan aku mendapati Islam ni merupakan agama yang paling benar. Adakah hang mau tiba-tiba bila di akhirat hang tak pernah kaji, tiba-tiba hang akan termasuk dalam golongan yang tersesat disebabkan ketika mana hang ada di dunia, hang tak pernah kaji apa itu agama Islam. Sengak, turun taksi, sesat. Bagi kita sikit je lah. Sebab kita nak bercakap Arab, kita tak erti. Nak faham tak erti. Itu realiti kata pemikiran ni kena dibuka. Fahaman ni kena bagi pada masyarakat. Biar orang mengenal kembali falsafah ajaran agama Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala tersebut dengan fahaman yang betul. Bila kita dah bawa fikrah tu yang Zainul Maidin dia cakap belak-belak tu. Sebab ada golongan macam tu. Golongan fahaman jumud, kata tak jumud kan. Nak cerita tentang individu yang paling hebat menggunakan akal, Imam Abu Hanifah. Dengan Imam Abu Hanifah kita cukup untuk jadi kita yang paling cerdik. Nak cerita tentang membicarakan tentang wahyu, kita ada Imam Malik. Cukup dengan Imam Malik. Menceritakan tentang sebab wahyu. Untuk menggabungkan antara dua-dua benda tersebut, kita ada Imam Syafi'i. Menghimpunkan antara dua madrasah. Tetapi kenapa tak jadi macam tu? Ini persoalan. Sebetulnya ikut mazhab Imam Abu Hanifah, kita lah paling cerdik. Merealisasikan agama mengikut suasana. Masya Allah, tabarakallah. Fiqh dia diterima oleh kerajaan. Diterimakan oleh semua pemimpin. Fiqh yang paling rasional. Imam Abu Hanifah paling bijak, paling detail, paling diterima oleh orang. Patut dengan manhaj tersebut, kita menjadi orang paling cerdik, paling rasional. Kalau nak pegang wahyu, memang orang yang paling mutamakin dengan wahyu, dengan Imam Malik. Tapi tak jadi pun dikatakan pegang wahyu, dia macam Pak Wahabi tu. Tak jadi pegang salafi. Masuk masjid boleh, perempuan nak ada haid belum masuk masjid, kan sekali kan. Patuah dia. Masuk masjid yang pernah haid pun tak ada masalah. Hang ni kot mana ni, main salah tak salah. Hang hidup dua alam kan, hidup satu alam. Dengan pendapat ikut tu. Nak gabungkan dua-dua, kita ada Imam Syafi'i. Patutnya kita ikhtibas dengan anwar yang ada pada para fuqaha dengan ulama kita. Benda tersebut kita benamkan dalam hati.
Tapi gagal untuk memahami pemikiran Imam Syafi'i, gagal memahami pemikiran Imam Abu Hanifah, gagal memahami pemikiran tokoh-tokoh ulama kita. Yang ni lah punca kenapa kita jadi sebagaimana yang ada pada hari. Itulah kata, kena pecah ke mumpung. Sebab bila belajar, khalizin, kosongkan pemikiran. Siqah dengan seorang guru, percaya dengan seorang ulama, maka benda tersebut kita jadikan sebagai mi'yar untuk kita menimbang apa yang kita lakukan adakah betul atau salah. Sebab tujuan kita belajar tu, buang kejahilan. Nak cari kefahaman. Bukan nak mempertahankan apa yang kita rasa betul. Dan orang yang minta untuk kita pertahan pun, dia pun tak faham apa yang dia buat. Nak bertahan macam mana? Baik kita mempertahankan tokoh-tokoh benda-benda maklumat yang kita jelas dan pasti itu merupakan kalam ulama kita. Yang ni masalah yang ada pada hari ini. Ini mudarat. Dan antara mudarat yang besar adalah sebagaimana anda katakan, iaitu tentang masalah boikot. Bila boikot, bukan orang yang berkelayakan menzahirkan keburukan agama Allah SWT dan menjadikan kita kelompok yang semakin terkuncit. Makin terasing. Orang kata kuat ni, sagi orang ni buat macam ni, buat macam ni. Tahun lepas semua betul. Ini punca masalah. Bila pemimpin yang bercakap tidak berkelayakan untuk berbicara. Amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Akhirnya tanya, wahai Rasulullah, adakah ini datang daripada engkau wahai Rasulullah, ataupun ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau datang daripada Nabi, mungkin menganggap ini merupakan boikot daripada Nabi nak takdib. Kalau daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah tabarakallah, subhanallah tak tahu. Bukan urusan kecil. Bukan pemimpin yang masuk campur, tapi Allah yang masuk campur. Akhirnya Nabi jawab, qala sallallahu alaihi wasallam, la bal min indillah azza wa jalla. Bahkan bukan daripada aku, ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila guna am li ta'yid. Jawapannya dengan la atau dengan na'am. La bal min indillah azza wa jalla. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu. Nabi bila mana digembirakan ataupun diberikan berita gembira, maka muka ni dia akan ceria. Hatta ka'anna wajhu qita'atu qamar. Sehingga muka tu macam cahaya daripada pecahan ataupun daripada pecahan cahaya yang ada daripada qamar. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Kami dapat tahu keadaan Nabi gembira macam mana, Nabi tak suka macam mana, kami boleh tengok daripada muka Rasulullah. Falamma jalastu baina yadayhi qultu, bila aku duduk di hadapan Rasulullah aku katakan, ya Rasulullah, inna min taubati an anqali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Aku dah nazar ni. Aku kata kalau sekiranya Allah Taala lepaskan aku daripada masalah yang berlaku pada hari ini, aku nak sedekah. Sunat. Tunjukkan kegembiraan. Kita pun macam tu. Seronok, dajah buat kenduri. Ni Wahabi ni buat salah ni. Dia pun tak faham kita istimbat di mana. Kan kita bilang habis najah. Ana kalau najah ni insya-Allah buat kenduri. Bid'ah, Nabi tak nak buat. Bid'ah, mana ada ulama kita buat. Tak ada pendapat. Tengoklah dulu. Kita istimbat di mana. Ka'ab bin Malik bila mana selesai daripada masalah tersebut, benda yang menduka citakan, akhirnya benda tersebut dijadikan sebagai penyebab untuk dia bersedekah. Menunjukkan ala surur. Salah kita menunjukkan ala surur. Najah puasa tunjuk. Kita ditipu dengan fitnah, akhirnya fitnah tu hilang. Kita diselamatkan daripada fitnah. Bersedekah, buat kenduri, buat apapun. Yang penting termasuklah maksud sedekah. Tapi kan Pak Habis bagaimana kata Syekh Abdul Rahman Umari. Mereka nak berhujah secara ilmi, tak sampai. Tapi kalau nak cakap secara emosi, menang kat mereka. Nak pegang masyarakat, boleh sebab apa? Sebab pemikiran tu pemikiran yang logik, yang dangkal. Mudah untuk orang faham. Dengar sekali, betul. Dengar dua kali, macam tak betul. Dengar tiga kali, baru tahu hakikat maka tu menyimpang daripada manhaj ilmu yang sebenar. Ini dia pengambilan kita. Tak ada masalah, jangan tanya lagi dah. Ni soalan, masuk SMS, tanya Ustaz, macam mana Ustaz? Mereka ni kata bid'ah, bid'ah apa hantar ke darah sudah nak bagi kat Pak Wahabi tu pun depa ke darah rupa tu ya. Depa malas nak buat ya. Sebab apa nak kena keluar duit depa? Try panggil kata Ustaz, anda nak jah pasal ni nak pergi kenduri. Dia makan rupa tu ya. Tu Pak Wahabi. Sebab dangkal daripada kita. Ni kita ambil. Hujah kita sambil-sambil kita baca, yang mana ada sempat untuk istimbat, ni istimbat. Dan cerita menceritakan di mana ulama kita mengambil tentang masalah dibenarkan bila mana ditimpa dengan musibah. Bila kita beroleh satu kegembiraan, maka kita akan menginfakkan benda tersebut. Dalil tentang menginfakkan kegembiraan, tadi ni orang bagi berita gembira. Bagi berita gembira, ambil baju sarung. Apa salahnya kenduri? Bila mana kita najah puasa, himpun ramai-ramai, okey. Nak jamu nasi mandi pada semua kawan-kawan. Nak makan burung merpati, okey, fadal, asal. Perbuatan tersebut perbuatan yang cukup baik. Fa wa khairul laka an anqala min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Faqala Rasulullah SAW kata, tahan sikit duit tersebut. Amsi alaika ba'da malika fa wa khairul laka. Sebab apa? Nabi kata orang tengah seronok ni kan kira apa? Ambil semua, ambil. Lagi lepas tu Allah misai tak ada apa dah. Jadi Nabi peringat kata simpan sikit. Kemudian dia kata faqultu inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Rasulullah yang risau Rasulullah. Aku bagi semua tapi aku ada lagi duit. Iaitu aku dapat habat aku ketika berang perang Khaybar. Jangan risau, duit tu tak habis. Wa qultu ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala innama anjani bi sidqi. Demi Allah ya wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan aku ini selamat tak lebih sebab aku bab. Aku bersikap benar denganmu wahai Rasulullah. Itu ucapan Ka'ab bin Malik. Wa inna min taubati an la uhadditha illa sidqan ma baqitu. Sebab aku sentiasa bertaubat, aku bercakap dengan diriku, aku mengatakan aku akan menjadi orang yang benar selagi mana nyawa di kandung hayat.
Wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah. Dan aku tidak mengetahui mana-mana daripada orang Islam yang ablahu, iaitu asaba an'ama alaihi, yang Allah Ta'ala timpakan dengan nikmat ini fi sidqil hadis, bila mana aku bercakap dengan bercakap benar, muzzakatu dzalika li Rasulillah ahsan mimma ablani Allah Ta'ala, lebih baik daripada apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada aku. Memang setiap orang yang bercakap dengan siddiq, sebab makam siddiqin itu merupakan makam yang paling benar. Ya mudah. Dalam keadaan kita ada semua lorong-lorong untuk kita bohong, tiba-tiba kita pilih jalan untuk bercakap benar, dan dengan bercakap benar tu kita akan timbang mudarat. Kadang kita fikir memang tak lepas. Bukan semudah seperti mana kita cakap. Bukan kita cakap benar macam cakap hari dah. Makam siddiqin tu makam yang tinggi. Makam dalam keadaan kita ni dipaksa untuk kita berdusta, dan kalau kita bercakap benar kita akan ditimpa dengan mudarat yang besar. Tetapi tetap kita cakap dengan cakap benar. Sebab tu karamat, di antara karamat yang berlaku kepada tokoh-tokoh ulama sufi kita, bila satu hari ada di antara ini dulu lari untuk mencari perlindungan. Katanya itu adalah Sahlun, kata Abdullah At-Tusturi. Dikatakan bila sampai lelaki tersebut di rumah Sahlun bin Abdullah At-Tusturi, sampai minta untuk menyorok. Bila menyorok dalam rumah Syekh At-Tusturi, maka wakil-wakil kerajaan pun main puli-puli kerajaan, main tanya, adakah si fulan bin si fulan berada di rumah kamu? Kata individu telah disifatkan. Akhirnya kata Abdullah At-Tusturi, ada. Memang dia main, dia duduk dalam rumah aku. Masuk lah, dia dalam rumah aku. Laki yang dengar ni, dengar yang minta perlindungan, ingat boleh harap kat Tok Guru ni. Rupanya Tok Guru tak boleh harap. Kat Tok Guru ni tak boleh harap. Tok Guru ni aku minta untuk tolong sat-sat, jaga diri aku supaya aku tak ditangkap oleh mereka. Tiba-tiba Abdullah At-Tusturi kata, dia memang dalam rumah aku, masuk. Polis masuk, cari-cari tak jumpa. Cari tak jumpa, kena hijab. Kalau aku nak tinggal, polis pula kata, memang ulama semua kali pakai. Muhung pun dah. Mereka faham macam tu. Geng-geng pemimpin kerajaan, hak geng-geng agama tak ada terang mana, faham tak ada terang mana. Allah Ustaz, lambak menipu, lambak membohong. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala terus hijab dari makam. Hijab, menampakkan yang buruk, terus untuk apa? Demi untuk Allah menyampaikan kepada matlamat, maka dia terus jauh pada agama Allah SWT. Jadi macam tu lah. Yang dia tengok pada Tok Guru, Syekh At-Tusturi tak percaya aku, Tok Wali, apa bohong? Khabar kat rumah dia ada si fulan, masuk-masuk tak ada pun. Bila keluar lelaki tersebut, bila polis tu dah balik, jumpa Syekh At-Tusturi, kata tadi ada orang macam mana yang boleh mereka cakap aku tak jumpa. Ini adalah disebabkan kelebihan aku bercakap benar dalam sesuatu. Masya Allah, tabarakallah. Peristiwa tentang masalah bercakap benar cukup banyak. Yang tidak ada benar kecuali Allah Ta'ala akan bagi satu keistimewaan. Sebab susah untuk benda tu kita buat. Nak kelentong, nak kecoh, zakatu zahir kali Rasulullah. Lepas tu tidak ada yang lebih baik daripada apa yang menimpa diriku. Wallahi ma ta'amatu kizbatan munzu qultu zalika li Rasulullah illa yaumi hadza. Tidak ada benda yang aku sengaja untuk berdusta selama aku cakap benda tersebut kecuali apa yang berlaku pada hari ini. Wa inni la arju an yahfazani Allah fi ma baqiya. Aku mengharapkan Allah Ta'ala memelihara aku selagi mana nyawa di kandung hayat. Qala fa anzalallahu ta'ala laqad taballahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'u fi sa'atil usrah. Maka Allah Ta'ala telah menerima taubat kepada Nabi dan mereka yang berhijrah dan para muhajirin dan ansar yang mengikut Nabi dalam keadaan hari yang cukup susah, usrah, perang Tabuk. Ramai tentera, perjalanan jauh, hari panas, macam-macam kisah yang berlaku. Hatta balagha, sampai kepada ayat innahu bihim ra'ufur rahim. Allah itu Maha Pemurah, Maha Latifun Khabir. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Tengok ayat. Uslub masya-Allah. Dan kepada mereka yang tiga mereka yang khulifu. Dia tak sebut apa? Mukhallifu. Dia tak guna atas wazan mukhallifu, tapi guna khulifu. Kemudian ditakhirkan. Dia akan sebut khulifu thalatha, maka mereka tiga ni ditinggalkan. Maka khalafu salasah, maka tiga ni yang meninggalkan. Tetapi tiga yang ditinggalkan boleh ihtimal lebih daripada satu maksud. Maksud dia, tiga yang ditinggalkan dalam peperangan ataupun dilewatkan urusan tentang pengampunan taubat mereka. Ini penafsiran yang ulama kita. Ulama kita mengatakan masuk khulifu di sini iaitu mereka ni ditinggalkan urusan tentang taubat mereka. Tentang geng yang munafiqin, mai jumpa, kata alasan ni alasan munafiqin. Kamu bertaubat istighfar, Allah Ta'ala istighfar pada kamu. Selesai. Habis kes. Tapi tiga orang ni khulifu. Nabi tangguh. 50 hari Nabi tangguh. Lewat. Sehingga turun ayat khulifu. Ini uslub. Ini yang katakan siyaqul kalam. Bahasa Arab ni hatta taqdim takhir ada dia punya alasan. Ada dia punya sebab dan menjadikan kita makin cantik mengamati kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka khulifu hatta idza daqa alaihimul ardu bima rahabat, sehingga mereka merasa sempit dunia yang begitu luas. Sehingga sampai ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maka takwalah pada Allah Ta'ala, jadilah maka di antara orang-orang yang benar. Qalaka wallahi ma anamallahu alayya min ni'matin qad ba'da idh hadani Allah lil Islam. Demi Allah tidak ada nikmat yang Allah anugerahkan kepada aku semenjak aku diberi petunjuk kepada agama Islam lebih besar kepada diriku min sidqi Rasulullah SAW, daripada
aku mengiyakan ataupun bercakap benar dengan Rasulullah, alla akuna kadzabtuhu, yang aku tidak mendustakan baginda, fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu, maka aku akan binasa sebagaimana binasa mereka yang berdusta. Innallaha ta'ala qala ladzina kadzabu. Kita boleh tunggu ayat tersebut. Mujuk aku tak kecoh, mujuk aku tak tipu. Yalah, kadang-kadang macam sahabat-sahabat kita bercakap, jumpa dia ni nak kencing, nak tipu. Kadang kita tahu dia bohong. Lepas bohong, lepas pada tu kita tak percaya. Tapi tiba-tiba bila mana individu tersebut bersikap dengan benar, zahir kebenaran, siapa benar siapa dusta, kita terselamat. Hina anzalal wahya syarra ma qala li ahdin, menceritakan keburukan setiap orang individu yang berdusta. Faqala Allah Taala, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum, maka akan bersumpahlah maka mereka yang qalabtum, yang mana selepas mana kamu pulang balik ke kota Madinah, ilaihim litu'ridu anhum, untuk apa? Untuk litu'ridu anhum, untuk kamu tidak menghukum mereka. Iaitu litu'ridu anhum, supaya kamu tidak menghukum mereka. Fa'aridu anhum, maka Nabi mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, okey, aridu anhum, bagi kelonggaran pada mereka. Mereka tak mau kena hukum, okey, tak usah hukum. Mereka nak bagi alasan untuk mereka terlepas, okey, bagi mereka lepas. Mereka minta untuk kamu istighfar untuk mereka, okey, istighfar untuk mereka. Innahum rijsun. Sebab apa? Mereka tu bangkai, mereka tu busuk, mereka tu jelek. Dan mereka ni tak perlu untuk penyucian daripada taubat-taubat yang ada oleh yang dilakukan sebenarnya Ka'ab bin Malik. Sebab itulah bila ulama sufi kita mengatakan, kebiasaan bagi pemimpin yang zalim, bagi orang-orang yang zalim, maka ni dah merupakan orang yang paling sempurna hidup di kehidupan dia di dunia. Sakit tak pernah sakit, duit tak pernah tak ada, hidup sentiasa senang, semua lapang. Tujuannya apa dia? Sebab innahum rijsun, Allah Ta'ala nak simpan segala dosa mereka tu ke akhirat, azab dengan lebih dahsyat. Macam tu. Tapi orang beriman, kita mohon kawan kita sikit dia kena bala macam jatuh tangga, gedebuk mohon kawan kan. Sebab tak nak siapa tahu kita seorang yang tahu benda tersebut, tapi kita kecap kawan kita. Akhirnya Tuhan sayang, kamu bagi ada dosa pada kita, jatuh tangga itu. Mai kita pula tiba-tiba kita fitnah orang, bila fitnah orang, tipu orang, Allah Ta'ala bagi rosip pada saya. Rosip kita ni kecewa, habis kecewa, tak ada benda, tak kecewa. Puluhan dah, usaha dah, tapi rosip juga. Sebab apa? Allah Ta'ala nak bayar lain. Sebab tidak ada individu yang mana kalau Allah Ta'ala zahirkan qada dan qadar, nescaya dia akan memilih qada dan qadar sebagaimana yang ingin dilakukan oleh Allah Ta'ala. Kita rasa itu yang terbaik, itu yang masya-Allah tabarakallah, untuk apa? Kebaikan kita di akhirat. Sebab itulah husnuzan billah, kita sentiasa husnuzan, Allah Ta'ala kasih. Bila diuji itu kasih, bila dibala itu kasih, kita dihina itu kasih. Tanda-tanda bahawa kita ni diuji dengan disebabkan Allah Ta'ala menginginkan kebaikan. Lain dengan puak munafiqin. Bila puak munafiqin, Nabi nak tabiah buat apa? Sebab mereka ni tunggu azab ke akhirat ni, tunggu azab lagi besar. Innahum rijsun, iaitulah khabathun batinuhum, sebab diri mereka itu kotor. Wa ma'wahum jahannam, tak perlu untuk nak bagi tarbiyah, tak payah nak hukum kat mana, tak payah. Sebab tempat mereka hak special. Jadi mereka ditakhirkan di akhirat dengan neraka jahanam, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Yahlifuna lakum litardawna anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Mereka bersumpah untuk kamu redha dengan mereka. Sekiranya walaupun kamu redha dengan mereka, sesungguhnya Allah tidak akan redha dengan golongan-golongan yang dikatakan golongan fasikin. Itu sikap yang berlaku kepada puak munafikin bila nak berdusta dalam urusan tersebut. Qala Ka'ab, kunna khulifna ayyuha thalasa an amri ulaika alladziina qabila minhum Rasulullah. Kami ni dilewatkan. Ini maksudnya khulifna ayyuha thalasa. Kami tiga ni dilewatkan. Quran sebut apa? Alladziina khulifu. As-salasatu alladziina khulifu. Yang dilewatkan bukan mana mereka ditinggalkan perangan, tetapi dilewatkan urusan taubat mereka. An amri ulaika alladziina qabila minhum Rasulullah hina halafu lahu, berlainan dengan mereka yang Rasulullah qabila, menerima taubat mereka ketika mana mereka bersumpah. Fabay'u, Nabi siap berbai'ah pula. Kemudian Nabi siap minta ampun untuk mereka. Wa arja'a Rasulullah, iaitu akhara, bila mana Rasulullah melewatkan amruna hatta qadallahu ta'ala fi bidzalika, sehingga Allah Ta'ala telah menetapkan apa yang terbaik untuk kami. Qala Allah Ta'ala wa 'ala thalathati alladziina khulifu, itu masuk ayat. Wa laysa alladzi dzukira mimma khulifna takhallufana 'anil ghazwi, bukanlah dimaksudkan dengan ayat tersebut iaitu mimma khulifna, iaitu apa yang kami ditinggalkan daripada kami tertinggal daripada peperangan, bukan itu maksud. Wa inna ma huwa takhlifu iyana, ini syarah yang dibawa oleh Manawi yang untuk melengkapkan perbahasan. Tetapi takhlifu iyana, melewatkan kepada kami, wa irja'uhu, dan mentakhirkan kepada kami, amrana, urusan kami, amman halafa lahu wa'taza ilahi faqabila minhu, berbanding dengan mereka yang berjumpa dengan Rasulullah, yang bertaubat, yang bersumpah, yang Rasulullah terima. Kami ni lewat nak banding dengan mereka. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah an-nabi kharaja fi ghazwati Tabuk yaumul khamis, Nabi keluar pada hari Khamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumul khamis, ini merupakan hari yang sunat untuk kita musafir. Wa fi riwayah wa kana la yakhdamu min safarin illa nahara fi duha, elok sunnah bila mana kita balik untuk sampai ke rumah kita, jadikan sampai waktu pada waktu duha. Fa idza qadima bada bil masjid, bila
sampai mulakan dengan masjid, fasala fi raka'atain, thumma jala fihi, solat 2 rakaat, kemudian duduk rehat asar. Mungkin ada orang hajat dengan kita apa-apa, baru kita kembali ke rumah kita masing-masing. Ini kisah yang cukup panjang, tetapi terdapat istinbat yang cukup banyak. Yang dikatakan ulama, lebih daripada 40 istinbat yang boleh kita keluarkan daripada satu kisah. Sebab itulah bila kita mengamati, buka syarah-syarah hadis, kita akan temukan satu persatu daripada istinbat-istinbat berkenaan dengan masalah yang telah kita bicarakan. InsyaAllah, baki hadis akan kita sambung pada perbahasan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.